Okay, ni episod kedua pemasangan rumah sewa solar. So kita masuk ke bilik bateri dan juga bilik inverter lah. Boleh nampak lah susunan inverter ni 5 kW daripada MPP Solar High Voltage. 4, ini yang keempat. Cuma yang kelima je kita ada kekangan sikit, ada tangga punya apa ni, concrete slab ni. So dia kena ke bawah sikit. Dan kita dah mula pasang dia punya DB sekali. Benda-benda yang penting lah kat sini. So kita tengok sikit, fokus dekat sikit bagi nampak sikit jenama tu. Okay, yang kiri sekali ni AC input. Okay, ini kita akan gunakan mungkin lah ada AC input. Contoh selalu kalau kat luar ada pakai TMB boleh, pakai generator boleh, dan pakai daripada inverter sebelah pun boleh. Maknanya dia akan kongsi lah. Ini cara untuk mengongsikan AC input. Kemudian kita ada output, AC output, dan yang ni akan pergi ke setiap kita panggil section. Satu section ni ada rumah, satu atas satu bawah. So ni kita pakai C40 And then kita ada SPD, surge protection punya device. Keluar daripada inverter akan masuk ke sini, dan ada pergi earth dia. Yang masuk section sini dia dah jadi DC punya breaker. So yang gemuk ni DC adalah 125M 550V DC untuk bateri yang akan disambungkan pada input bateri 48 volt 250H punya 12 volt bateri 4 biji. Yang kanan sekali ni breaker untuk solar 2 pole 20M. Tapi kita sebenarnya sampai 10M je. Dia ada satu yang 16 dengan 16, 20, 32. Kita ada 20, kita pakai 20 sebab mungkin ada plan yang pada masa depan lah. Okay, cuma yang pentingnya DC breaker ni dia polarize Kita boleh tengok sini. Saya zoom in sikit. Dia ada positif, dia ada negatif. So bila kita nak masuk ni kena pastikan lah. Dulu pernah sekali kita masuk terbalik, lama-lama terbakar lah breaker ni, sebab dia polarize. Ikut peraturan dia tu sebenarnya ada setengah negara macam Australia apa semua, dia dah haramkan dah polarize punya breaker. Jadi maknanya kiri kanan boleh masuk, positif atau negatif. Yang kalau saya lupa dia, kalau polarize ni dia maknanya dia bukan pakai mechanical, dia pakai apa panggil benda tu, Allah Akbar, relay ke actuator benda ni. So sebab tu dia kena ada polarize. Kalau yang tak polarize dia mechanical. Something macam itulah yang saya ada ambil sedikit info dan pengetahuan. So ni inverter tu, kita dah buka panel dia. Kalau tengok bawah ni boleh nampak tu, AC in, AC out. Yang sini bateri, yang sini solar panel. So kita dah susun lah. Yang sini naik solar, bateri, ini AC output, AC input. So ni pun kita dah susun lah wire. Tapak semua kita dah susun, dan kita akan buatkan cara untuk wire ni kabel lalu lah. Kita kena buat satu contoh lah, nak pastikan dia kemas. Dan yang lagi 4 ni semua boleh copy lah. Ni salah satu ni dengan tim engineer Nabil tengah dia yang menyusun ni lah benda ni. Panjang tak cerita dia nak fikir ni. Cuma kita settlekan satu, boleh kopikan lagi 4. Cukuplah 5. Okey, untuk rumah sewa solar, kita menggunakan inverter hybrid daripada MPP Solar. Okey, macam biasa, untuk kipas dekat bawah ni, kita kena pasang jaring supaya cicak atau binatang-binatang lain tak boleh masuk dekat dalam inverter ni. So, kalau kita nak tengok spek dia, tolong. Okay, untuk DC input dia, kalau kita boleh lihat, sekejap ya. DC input dia 48 volt dan AC input dia 230 volt. Okay, untuk rumah sewa solar ni, kita gunakan 5 inverter hybrid ni untuk sistem dia. Okay, salah seorang Spiderman Sun Crocs.
Dah dah. Dah pukul 3 lebih. Dia nak turun sebab drill pun dah panas. Paku pula. Skru pun habis. Skru self drilling skru tu pun dah habis. So nak naik atas lah. Kita ambil shoot video kat belah atas pula. Nak tengok rail dah berapa banyak lah. Ni baki mini rail lagi. Satu kotak Alhamdulillah dah selesai. Satu suku kotak lah. So maknanya ada untuk 5 set punya solar. Dalam 3,5 lah yang dah siap pasang. Okay. So untuk naik pula, kita kena pakai agak lah harness, safety first kan. So kita tunggu, harness kita ada 2 je. So kita tunggu dia punya harness untuk kita pakai naik ke atas. Okay, Alhamdulillah kita dah naik atas. Ini kita attach badan kita pada sling. Sekarang daripada ujung bumbung ni saya nak berjalan ke sana. Kenalah pakai lofty ni. So kita dah masukkan dalam lofty ni lah. Kita tengok sekejap Okay. So kita dah tengok dah. Ni dia punya lofty tu dah selamat. Alhamdulillah boleh jalan lah. Kita tukar angle sikit Okay, dah selamat, secure. Kita dah pasangkan lofty ni. Yang sling ni, asal ni boleh buka balik. Ni bila nak naik turun tangga je. Banyak sangat barang nak pegang ni. So dah clear. Kita tengok ujung sini, jalan pergi ke ujung sana. Aperture. Inilah kisah dia. Nampak tu? Dekat ujung tu ada kita punya tim tengah menikmati pemandangan. Saya kat sini kita boleh tengok rail-rail semua kita dah pasang Untuk yang belah sini. Ni yang pertama. Ni yang kedua. Maknanya satu panel kat atas, satu panel kat bawah. Terus sampai kat ujung sana tu. Maknanya kalau sederik ni dia ada 25 keping panel. 25 baris atas, 25 pun baris bawah. Dan kita skrukan sini pakai self tapping kat tengah-tengah ni. Walaupun dia ada lubang kat kiri kanan, tapi bila kalau pakai lubang kiri kanan ni, dia tak cukup besar, dia tak cukup sepadan dengan aluminium batten yang kat bawah. Sebab tu kita ambil lubang tengah. Cuma masalah lubang tengah ni, bila nak pasang clamp nanti, kena pandai bajet sikit. Kelebihan pasang dekat tengah ni, rail ni stabil. Boleh tengok. Stabil. Dia balance. So, ada lagi, berapa lagi? Dalam 1,5 rumah lagi lah, atas dengan bawah. Belum disiapkan. Nampak tu dia ada buat. Pandai lah diorang sekarang. Tak sia-sia lah dia pergi latihan. Sekejap saya tunjuk zoom. Dia buat anchor point diorang kat situ. Dia pergi ke atas pula kamera ni. Kalau nampak ada sling warna merah tu diorang buat. Dia buat anchor point dia kat belah situ. Saya baru nak tanyalah, diorang ni tali panjang-panjang ni tak ada anchor ke? So dia dah anchor ke sana. Apa-apa hal dia sangkut badan. Kalau tergelincir ke bawah, dia akan tersangkut kat situ. Sekarang dia dalam perjalanan balik ke sini. Kita orang ada satu isu, skru dah habis dengan drill tu dah panas sangat. Kena bagi rehat dulu. So, diorang pun akan rehat, turun sekejap. Lepas ni akan sambung balik lah. Ni cara-cara dia berjalan tu. Okay, dia buka balik dia punya fault arrestor atau rope grab dia. Dia pindah lagi satu anchor point selepas tu. Yang lilitan kat situ dia buat alpine knot.
Alpine knot ni boleh force tiga arah, kiri, kanan, atas. So dia nak pindah ni. Tu kotak skru tu jangan lupa weh. Botol semua tu. Kan letak kat atas kan jatuh bawah kan. Saja. Tu dia buat skill dia lah, nak test power rope grab dia macam mana punya skill. So ni pemandangan dia. Duduk kat atas ni bolehlah nampak kawasan-kawasan yang lain. Actually bumbung ni bagus ni, sebab pagi dia akan menghadap matahari kat sini. Sekarang matahari dekat belah ni, di sebalik awan. So dia akan dapat cahaya matahari pagi lah. Dan angle bumbung ni pun just nice lah. Tak terlalu curam, tak terlalu ni. Tapi kalau ikut kita nak lagi landai. Tapi bumbung ni dah ni je yang ada, takkanlah kita nak ubah pula. Okay, so dia tengah betulkan balik. Dia datang ke anchor point sini, pindah melintasi anchor point. First time jugalah kita orang pasang sampai habis skru satu kotak ni. Terkejut juga. Kat sana diikat ke tali? Tu. Ikat dekat rail. Maknanya kalau tarik dia jatuh ke sini lah. Maknanya boleh tarik kan ni, kalau buka dekat situ. Okay, tu nak biar je ke apa? Tanya Azri. Nak naik balik tak? Okay. Sekarang pukul apa? 3.30. Okay lah, turun dulu. Biar je. 4.30 naik balik. Okay, kita nak cari jalan Jangan pijak yang tinggi punya tu. Ada kaki silang supaya tak nak bagi bumbung bengkok. Dengan lancarnya dia turun. Dia pakai rope grab dia tu, sangkut kepada talinya. Dah sampai dah sini, saya pun dah nak turun. Goyang kat duduk atas ni. Lengoh lutut jaga ni. Okay. Kita punya tim Suncrocs tengah buat penyambungan di meter. Nak sambungkan ni, datangnya daripada inverter lah. Ini kita punya tim Suncrocs pria namanya. Gadis Subang baru selesai merayakan Deepavali. Kembali semangat menyambungkan kita punya kabel ke meter, datangnya daripada inverter. Belum tarik lagi lah. Ini baru nak settlekan. Papan dengan meter ni memang dah ada dah dekat rumah ni. So kami cuma letak meter ni. Meter ni pun untuk tuan rumah ukur lah berapa banyak kilowatt hour tenaga yang telah digunakan. Ini kita tengah sambungan juga, pun daripada kaum Hawa juga, yang membuatkan sambungan di bahagian meter. Tapi yang kabel yang dia biar kat luar ni agak kusam lah. So kita pendekkan sikit supaya, bukan kusam, dia panggil oxidize lah. So kita pendekkan sikit kabel tu. Dah sekarang pukul 4 petang. Macam biasa lah, petang ni hujan. So kerja-kerja outdoor, kerja-kerja bumbung kita boleh buat sampai pukul 3 lebih macam tu, pada pagi. Sekarang hujan lebat ni kita boleh buat kerja-kerja indoor lah. Kerja-kerja indoor ni dia memerlukan masa nak fikir, masuk nak bagi nampak cantik, tak nak nampak wire terkeluar. Ni semua kita tengah susun lah wire-wire dia, tengah ikut spesifikasi wire dia. Contoh ni inverter 5kW. Kalau inverter 5kW, wire output dengan input dia kena 6mm. So ni kita tengah pasang 6mm. Tengah ukur. Nanti kita akan masukkan dalam apa ni, apa panggil tu, flexible conduit. Rupanya dah tersilap dah satu ni. Dah duk membebel dia tadi. Live kita pun terpendek sebab kita akan masuk ke surge protection device dulu. Live dia kat sini, turun kat sini. Live ni baru pergi ke isolator. Bawah ni neutral, masuk kat sini, baru loop pergi ke,
ke bawah ni. Line pergi bawah ni, yang ni pun pergi sini. Ataupun atas lah, sama. Sebab kita masuk wire dari atas. Nanti rahsia ni insyaAllah kita susun. Supaya wire tu tak bengkok sangat, dia tak belok kuat sangat. Sekarang kita tengah susun balik wire. Wire bateri pun on the way. Wire bateri ni banyak ambil masa. Sebab wire dia tebal. Dan nak masuk ni tak boleh belok-belok. Kena ni. Ni tengok ni terminal bateri ni. Dia masuk kat bawah ni. Elok dia kena masuk situ. Dan juga wire solar panel lah. Kita try susun dulu apa yang ada. Sekarang dah dekat petang dah. Pukul 5.30. Semua dah start kemas. Saya nak siapkan satu set ni supaya dijadikan contoh lah. Kan? Nak kata ada kelulusan wiring tu tak adalah. Tapi kenalah bagi dia kemas kan. So supaya yang lain semua boleh ikut. Sekarang ni mula tadi dah pasang kat inverter. Lupa pula dah buat lubang kat sini. So kita try pasang daripada DB dulu. Kita masukkan set satu wire ni. Kita tengok berjaya ke tak berjaya. Wire yang kecil-kecil ni boleh lah. Wire bateri ni yang degil. Wah, susah tak? Masuk wire bateri dulu. Patah lagi yang besi belakang tu. Frame belakang. Okey. Ke bawah. Jadi nak ada tu. Nak ke? Ni semua dah keluar. Korang jangan bisik-bisik belakang video tu boleh tak? Okay, so ni dah penghujung hari dah. Kerja kat atas kita dah berhenti. Ni kerja kat bawah lah. Semua sebab ada hujan. Sekarang setiap petang asyik hujan je. Kita buat apa yang kita mampu boleh buat. Contohnya kita buat wiring yang dekat bawah ni. So kita siapkan satu ni sebagai contoh. Supaya yang lain nanti boleh ikut lah benda ni. Alamak, panjang pula benda ni. So ni dia punya DB dia. Cukup dah. Ada 5 set. AC input, AC output, surge protection device, DC nya breaker dengan solar panel punya breaker. So kita nak bagi dia kemas. Kita pakai gland. Kita pakai flexible conduit. Masuk ke dalam. Ni tak cantik ni. Ni wire panjang, kena potong sikit. Bagi pendek. Ni wire bateri. Ni yang paling susah ni. Ni pun saya tak pasti nak masuk balik macam mana nanti ni. Ini boleh masuk kat sini. Nanti ni semua ada fleksibel. Gland pula kita orang tak cukup. Just hari ni nak try je. Okey ke tak? Ini daripada inverter ke DB semua pakai fleksibel. Sebab dia macam ke depan sikit. Dia tak rapat dengan dinding. So daripada DB nak pergi panel solar, nak pergi ke rumah, semua baru dia ikut dinding. Dia akan lalu lah ikut macam ni. Termasuklah earthing punya wire. Dan kalau secondary punya power kalau ada lah TMB ke genset. So semua kita siap-siapkan dekat sini. Yang bagusnya inverter ni dia punya panel ni boleh cabut terus. So dekat sini dia punya screen tu tengok macam kiri kanan ni. Ni dia cabut. So mudah. Kita nampak skru apa semua tak payah nak terbungkuk-bungkuk. Dan kita tengok terus semua dekat sini. Dan boleh skru terus je. Cuma isu dia sikit macam ni lah. Macam bateri ni macam mana nak kelepet masuk ke dalam ni. All the best lah siapa yang buat lepas ni. Ini lagi So ini saya ingat sikit sebab sini ada plan nak buat dinding lah. Sebab air melimpah, air hujan masuk ke dalam. Okay, so sampai situ je lah yang kita mampu ni kan. So kau nampak macam mana nak buat tu. So kita sebagai ketua kena tunjukkan contoh kan. Lebih kurang apa yang ada kat sini. So inilah visi yang diinginkan. So nanti nampaklah set satu masuk ke dalam ni. Cuma isu dia tu lah. Nak masuk atas dulu atau nak masuk bawah dulu. Okay, so ni hari hujung minggu dah, hari Jumaat. So hujung minggu kita rehat. Sambung balik hari Senin lah. Macam ke atas kita punya rail hampir siap. InsyaAllah hari Senin tu dah siap habis. Kalau larat Senin petang. Kalau tak hujan pun Senin petang kita start naik solar panel. Dan yang bawah ni kita boleh start lah sambung wiring ke rumah. Yang cuma kita tinggal barang kasar yang belum sampai. Bateri masih lagi dalam shipping. Bateri yang kita gunakan tu memang special lah. Kita tempah untuk projek ni 250Ah. Dia punya cycle dia 1800 tak silap saya. Dia betul-betul bateri untuk solar lah di cycle.
Kadang banyak bateri ni dia sebut deep cycle, tapi dia sebenarnya standby bateri. Okay, alright, itu saja persiaran pada episod 2. Kita jumpa nanti pada episod 3 pula. Okay, Assalamualaikum.